Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, alhamdulillah kita sambung sikit lagi kitab Misbahul Munir, sambung huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Nak berhabis sikit lagi untuk kita masuk adalah bab wujud tu. Tapi permulaan tu huraian yang kelima tu tak habis lagi. Muka surat 30 Misbahul Munir, 13 Rumi Jawi, 13 Jawi Rumi 30. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan dikehendaki dengan dalil. Ni apa ni? Dalam kita mempelajari ilmu tauhid, dalam mempelajari ilmu tauhid, tak center lah. Uduh pak. Dalam mempelajari ilmu tauhid perlu ada dalil. Perlu ada dalil. Dia tak sama macam ilmu fiqh. Ilmu fiqh tak wajib dalil. Tak perlu ada dalil bagi kita orang awam lah ni. Bagi para ulama dia wajib ada dalil. Sebab dia ulama. Bagi orang awam untuk beramal tak wajib ada dalil. Cuma kalau ada dalil tu bagus. Kalau tak ada dalil pun tak apa. Malah tak perlu kita nak kecoh-kecoh tentang dalil, asalkan kita ambil daripada para ulama, memadai lah. Dan macam tu pun kita dok buat pun tak? Selama ni kita buat pun macam tu lah. Mana ada dalil-dalil pun kan. Kita sembahyang 5 waktu cari dalil, tak pernah terfikir pun dalil. Sembahyang fardu 5 waktu, mana dalilnya? Bila sebut dalil tu Quran hadis, ijma' qiyas. Tapi perkataan bagi orang awam macam kita, perkataan ulama tu dah kira dalil lah. Dalil dia dalam kitab ada. Tapi kalau ulama tak boleh, dalam kitab tu bukan dalil. Bukan. Tapi kita orang awam dalam kitab tu dalil lah. Dah jadi dalil lah tu bagi kita orang awam. Itu kalau ilmu fiqh. Tapi ilmu tauhid dia mesti kena ada dalil. Tapi cuba kita perhati, sebahagian orang, sebahagian kumpulan, dia sibuk dalil bab fiqh tak? Tak boleh buat mana dalil, tak boleh buat. Tapi bab tauhid dia tak apa sibuk bab dalil. Perasan tak? Ada golongan-golongan tertentu ni yang kalau bab fiqh ni sikit-sikit dalil aja dia. Sampai serabut kita. Tapi kalau bab tauhid tak ada bincang pun bab dalil. Sedangkan yang kena cari dalil ni bab tauhid. Bab fiqh orang awam tak perlu cari. Cuma bukannya salah nak cari. Carilah bab apa pun. Cuma kalau bab tauhid ni yang kena sentiasa bincang bab dalil. Bukan bab fiqh. Kata pengarang, dan dikehendaki dengan dalil yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu dalil yang ijmali. Jadi secara ijmal, secara borong, secara apa dia panggil? Ijmal. Secara apa? Dia khusus lawannya? Umum. Umum. Dalil yang umum. Ijmal tu umum. Dalil am.
Memadai, dalil am. Dalil apa ni? Tentang Tuhan je lah. Kalau nak kata Tuhan tu berkuasa, dalil. Tuhan itu ada, dalil. Tuhan itu kekal, dalil. Tu dalil tu dalil ijmal, dalil umum memadai. Dalil umum dah memadai bagi orang awam. Bagi tiap-tiap mukallaf mesti wajib tu, tapi umum, dalil umum ijmal pun dah memadai. Iaitu yang rantai empunyanya bagi diri. Iaitu yang rantai empunyanya bagi dirinya. Apa? Rantaian. Kan sekarang rantaian. Kalau ambil an kat belakang tu jadi tu. Rantaian daripada dalil tu, dia ada rantaian dia. Contoh, Allah itu ada. Dalilnya ada bumi. Yelah ada. Kan rantaian tu kan. Iaitu rantaian empunyanya bagi diri. Rantaian dalil tu. Nya tu balik pada dalil tu. Empunya dalil tu. Dia berantai-rantai dalil. Bagi dirinya, itu bagi orang tu. Dirinya. Jadi, tetapi lemah ia daripada menghuraikan dalil-dalil tu. Dia tak boleh nak hurai. Setakat gitu je. Rantaian tu tak boleh hurai. Tak boleh hurai. Dalil ada. Dalil pula ijmal. Kalau disebut dalil ijmal ni, ada alam ni, baharu alam ini ataupun adanya alam ni, itulah dalil. Ada alam ni, itulah ada dalil Allah Maha Berkuasa. Rantaian dia tak kerti dah. Yalah Allah Maha Kuasa, belum tentu boleh buat alam ni. Tak tahu dah, tak kerti. Dia tak lagi dah. Rantaian selepas pada tu. Lemah ia daripada menghuraikan dalil-dalil. Tak boleh nak hurai lagi. Dan pada menolakkan segala syubhah. Kalau datang syubhah-syubhah lah, datang apa-apa orang mari tanya apa semua, syubhah-syubhah datang, tak boleh nak elak, tak boleh nak tolak. Tak erti. Ya. Yang didatangkan atasnya bila datangkan dekat dia yang ada dalil ijmal tadi, atau pada menolakkan iktirad ke atasnya. Bantahan lah iktirad. Iktirad tu bantahan. Kalau ada bantahan, habis kalau macam tu, tak erti aku, tak erti dah. Tak erti dah. Itu dalil ijmal. Dan dalil ijmal ni memadai. Perbahasan yang dalil yang umum, yang ringkas, yang kasar. Jadi dalil ijmal tu sudah memadai pada tiap-tiap 20 sifat tu. Tapi mesti 20 kan? Ataupun yang muktamadnya 13. Bila disebut 20 tu termasuk yang mustahil. Itu secara umum kata yang 20 lah. Bukan 20 sifat je. Semua 50. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Bila sebut tiap-tiap 20 sifat, bukan 20. Termasuk semua sekali. Contohnya dalil ijmal apa? Semua sifat-sifat Allah yang kita kata Allah begitu tu, semua dengan satu dalil, iaitu baharu alam ini ataupun adanya alam ni, ataupun alam ni ada. Allah itu kekal. Dalilnya ada alam ni. Apa kena-mengena Allah kekal dengan adanya alam ni? Tak tahu. Tapi adanya alam ni. Tapi boleh kait. Dia kena boleh kait sepatutnya. Boleh kait tak? Boleh tak? Macam mana nak kait? Tu fardu kifayah dah tu. Macam mana nak kait? Allah itu kekal. Dalilnya ada alam. Ataupun baharu alam. Baharu alam ini. Kok mana? Kok mana nak kait? Tapi ada lah. Jumpa lah. Kalau lagi. Dia ada bincang buat tu. Sebab alam ini semuanya baru. Semuanya akan musnah. Okay? Takkan yang menciptakan alam ini pun bersifat musnah. Dia kau nak jauh. Bawa jauh. Kalau kalau yang menciptakan alam ini pun bersifat musnah, iaitu tak kekal, macam tak kekal, macam mana dia boleh mencipta? Nanti dia akan kait sikit. Itulah. Tapi guna satu alasan aja, satu dalil. Dan dalil ni wajib. Dalil ijmal ni wajib. Jadi kalau kita kata, kalau kita nak kena pegang macam mana supaya nak elakkan daripada dosa tu, nak lepas daripada dosa, gitu lah. Allah tu wujud, dalilnya wujud alam ni, baharu alam ini. Macam orang tua duk ngapa dulu kan. Allah wujud kidam, dalilnya baharu alam ini, gitu. Dia apa gitu je orang tua dulu.
Baqa' dalilnya baharu alam ini. Esa dalilnya baharu alam ini. Qiyamu bin Nasir dalilnya baharu alam ini. Allah bersifat qudrah dalilnya baharu alam ini. Sebut kat mulut. Sebab wajib. Kau tidak berdosa kalau tak tahu gitu. Cuma terangkan, tak reti. Tu tak apalah. Tak reti. Jadi kadang-kadang kita kata Allah malahnya, tapi benda tu wajib. Macam mana wajib kita belajar semayang, wajib kita belajar ni samalah wajib. Tapi jadi malas, kadang-kadang jadi malas. Sebab tak faham tu yang malas tu. Bila datang apa-apa kesamaran, kekeliruan yang boleh membinasakan hujah dalil baharu alam ini tadi tu, tak boleh nak jawab. Itu dia panggil dari ijmal. Sebab ada dalil tu secara umum aja. Tapi tak boleh. Kalau orang bawa datang, kamu tahu daripada mana? Langit, bumi ini dijadikan. Baharu alam ini, alam tu langit bumi lah kan? Ada, dijadikan lah. Baharu tu maksud dijadikan. Baharu tu maksud daripada tak ada kepada ada. Tu baharu kan? Jadi dalil Allah ada adalah, Tuhan ada adalah baharu alam ini. Alam ni daripada tak ada kepada ada. Okay? Bila-bila orang buat datang, dia kata, mana kau tahu? Engkau lahir-lahir, alam ni dah ada. Macam mana kau boleh kata, alam ni baru? Iaitu sebelum ni tak ada. Nak jawab macam mana? Sah nak jawab. Kita kata alam ni daripada tak ada kepada ada kan? Tu kita pegang. Alam ni sebelum ni tak ada, sekarang ni ada. Cuma sebelum ni tu lamalah, juta-juta tahun lah. Tapi sebelum tu memang tak ada alam ni. Sekarang dah ada. Itulah bukti Allah itu ada. Kan? Dalil ijmal. Dia kata, mu tahu mana? Lahir-lahir kan dah ada alam. Mana tahu alam ni dia ada kan? Lainlah lahir-lahir, ada-ada, alam tak ada lagi. Betul. Alam dah ada dah. Barulah logik. Macam nak jawab? Senang kan sebenarnya. Sebab itu nampak, dia kena fikir. Dia ni tak boleh lah, aku tak boleh dah. Aku dalil ijmal, lepas fardu ain aja. Senang je sebenarnya. Macam kita tahu mak kita tu dilahirkan ke tak? Itu yang kena fikir. Mak kita tu dilahirkan ke tak? Atau mak kita tu daripada tak ada kepada ada ke? Lah. Ya ke? Masa kita lahir-lahir, mak kita dah ada. Malah mak kita yang lahirkan kita. Dia gitu balik. Ada banyak lagi lah. Hujah-hujah akal. Tapi tak boleh jawab macam tu. Walaupun tak boleh jawab, tak apa. Tak apa. Tak apa dengan maksud tak berdosa. Cuma dia ada kelemahan dia. Dia memungkinkan untuk bertukar akidah tu. Boleh jadi sesat. Sebab semata-mata ada cukup semata-mata fardu ain je. Cukup sekadar tu je. Dia mudah. Taklah mudah, dia boleh. Boleh jadi bila datang hujah-hujah dia boleh terkona. Boleh. Sebab tu nak kena ada juga. Kadang-kadang anak tanya, nak jawab macam mana? Sebab tu kena ada juga walaupun fardu kifayah. Anak tanya, kita nak jawab macam mana? Kan, anak tanyalah benda-benda apa pun. Ada pun dalil tafsil yang detail ni, lawan daripada ijmali lah. Maksudnya khusus lah, detail tafsil. Iaitu dalil yang rantai empunyanya bagi dirinya. Rantaian empunyanya dalil tu. Dia ada lepas dalil tu, dia ada rantaian-rantaian bagi dirinya. Orang yang ada dalil detail tadi tu, tafsil tadi tu. Dan bila ada rantaian tu, dan kuasa pada menghuraikan segala syubhah. Datang syubhah, dia boleh hurai. Dia boleh tolak. Dan segala i'tirad ke atasnya. Datang apa-apa bantahan-bantahan, kesamaran, dia boleh bantah. Dia boleh mempertahankan. Maka iaitu fardu kifayah. Yang tu fardu kifayah. Jadi maknanya sebahagian yang dah ada, yang lain terlepas. Okay? Tapi fardu kifayah tu jarak macam mana? Besar mana? Sebab fardu kifayah, sebahagian, maksudnya ada orang dah tahu, yang boleh tolak kesamaran yang dibawa datang, maka yang lain tu tak berdosa lah kan? Tu fardu kifayah. Cuma luah mana? Satu taman, satu negeri, satu negara, satu dunia, besar mana? Dia kata, wajib pada tiap-tiap masafah qasar. Maksudnya 90 km radius. Itulah bahasa sekarang. Masafah qasar tu 90 km radius. 90 km tu qasar. Itulah yang boleh qasar tu. 90 km. Jadi kita duduk sini 90 km radius. Ada tak orang yang boleh menolak kesamaran jika datang?
Ada, maka semua tak berdosa lah. Tak ada, semua berdosa. Ada berapa ribu? 3,000 orang duduk situ. 3,000 orang berdosa. Yakni perjalanan yang harus qasar. Ada seorang yang mengetahui akan dia, cukup dah. Maka terlepaslah. Maka jika tidak ada yang mengetahui dalil tafsir itu, berdosa semuanya. Maknanya pentinglah juga perbahasan yang detail, yang terperinci ni. Jadi kita dapat faham kadar fardu ain, kita dapat membezakan akidah yang salah dan benar. Itu fardu ain. Kalau orang kata aku tak tahulah betul ke salah, maka dia sebenarnya tak selesai fardu ain lagi. Dia kena bezakan. Aku tahu ini salah, ini betul. Dia kena tahu. Kalau dia tak tahu, maknanya dia tak selesai fardu ain. Dia tak selesai fardu ain. Dia kena tahu. Okey. Cuma nak terang tak reti. Tu maknanya fardu ain lah. Sekadar fardu ain, nak terang tak reti. Tapi fardu kifayah, dia dapat menerangkan yang sebenar-benar dan dia boleh mendatangkan dalil-dalil. Kalau ada syubhah, dia akan duduk kat depan. Okey. Sebenarnya dalam masalah ni bukan masalah akidah je yang masafah qasar ni. Dalam masalah fiqh pun sama. Dalam masalah fiqh, dalam 90 km radius mesti kena ada yang boleh jawab soal apa-apalah. Bab apa-apalah, bab fiqh, bab tafsir Quran, mesti kena sama je. Tafsir Quran, bab hadis, bab bahasa Arab, bab ilmu alat nahwu saraf, sama je. Mesti kena ada. Kalau tidak, berdosa semua. Makna kita kena merasai itu, perkara itu. Oh, nasib baiklah dia tu tahu bab ni, lepas dosa aku. Kena rasa gitu. Apa-apa bab fiqh semua pun. Mungkin kadang-kadang bab fiqh tu dia tak tahu semua. Mungkin dia tahu separuh, tapi separuh lagi dapat cover orang lain pula, tak kisah. Nasib baiklah dia tu dapat selesai semua bab-bab haid dan nifas. Kalau tidak, berdosa kami semua. Kena rasa gitu. Berdosa memang berdosa. Cuba kita fikir, agak-agak dalam 20 tahun lepas, ada tak orang tahu haid nifas? Dalam masafah 90 km. Orang kalau saya pergi ikut pengalaman saya, boleh kata berdosa semua waktu tu. Ikut pengalaman kita yang kita ada lah, mungkin salah. Ikut kajian kita lah. Pergi tanya. Tapi sekarang ni insya-Allah banyak lepas. Tapi dulu 20 tahun lepas, 30 tahun lepas. Memang itu bab lain lah. Bab akidah ke, bab apa-apa sahaja. Bab fiqh, bab bahasa, semua sekali bab bahasa, bab fardu kifayah tu. Mesti dalam 90 km radius mesti kena ada. Dan bila ada, kita tak ada perkara itu. Kita kena rasa. Lega. Kena rasa, kalau tidak kita berdosa. Kita kena rasa gitu. Kerana kita tak rasa. Kita tak rasa walaupun kita jumpa, dia tu pandai tu, dia tu bab tafsir Quran, bab hadis pandai. Dia memang pakar. Tu je. Tak ada rasa, terima kasih ke apa ke. Kita tak ada rasa. Sedangkan dia telah melepaskan dosa kita. Sebab itulah dia adakan jawatan qadi. Itu tujuannya. Cuma tak wajib ada qadi. Cuma kenapa dekat negara kita ada qadi? Malah mufti pun ada sampai berapa belas? 14 ke 15 mufti. Negeri ada berapa? 14 negeri tak? Tapi wilayah ada mufti juga. Jadi tambah satu lah. Tambah satu lah. Betul lah. Kenapa sampai banyak sangat mufti ni? Satu cukup lah. Mesir ada satu je. Kenapa banyak sangat? Pertama, betul lah, tak perlu banyak pun tak apa. Itu tak ada masalah. Tengok tempat lah. Ada tempat banyak, tak kisah. Cuma nak bagi tahu, dah lah mufti ada. Bawah mufti ada qadi. Qadi pula setiap daerah. Ada sampai daerah barat, barat timur. Pahang ni pula ada timur barat. Dia special sikit lah. Ada pula. Qadi pula banyak. Kenapa? Pertama, nak lepas fardu kifayah. Secara tersusun. Tapi tak semestinya qadi, tapi secara tersusun. Secara terorganisasi dengan baik. Sistematik. Maka diletakkan. Maka di sini ada qadi, ada. Kita mengharapkan lepas. Apa-apalah. Apa-apa yang kewajipan tadi lepas dekat qadi tadi. Tapi
ada tempat qadi dia luar daripada masafah qasar kan. Lebih 90. Jangan nasihat yang lain lah. Ini cari yang lain lah tu. Cuma kenapa dia buat qadi, dia buat mufti ni? Kenapa? Kerana nak bagi nampak sistematik tu aja. Tapi dari segi mengangkat kewajipan fardu kifayah, bukan qadi, bukan. Kalau dalam keadaan qadi dok ada pun tak ada yang tak terangkat fardu kifayah, beberapa tempat yang tak terangkat fardu kifayah, kalau tak ada qadi, lagi dah teruk. Tu faham maksud tu. Jadi hakikatnya sebenarnya tok-tok guru, maulana, kiai-kiai yang ada lah, kalau kawasan kita ada, mereka lah yang mengangkat fardu kifayah. Dekat tempat kita ada yang pandai Quran tu kan, ada syekh tu kan, Mustafa. Maka dia angkatlah fardu kifayah bab Quran, bab kiraat, bab semua dia lah angkat. Habis bab lain tu baru seorang. Lepas kat sini, tempat lain terbelah ada. Harap-harap qadi dia lah, begitulah. Sebab tu ada qadi tu. Tapi kalau qadi tu tak dapat cover juga, ada ke qadi kita? Katalah ni buat contoh, tak dapat cover juga, kena ada. Sebab tu kena ada tok-tok guru. Kena ada di tempat tu. Maksudnya kalau bila ada tok guru, maknanya dia kena ada tempat lah. Madrasah, pondok, kena ada. Sebab mereka akan menanggung beban fardu kifayah, menyebabkan semua orang lain terlepas daripada dosa. Pernah dengar tak? Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadah orang jahil. Kenapa? Kita kata bagi alasan tidur orang alim ni, tidur dia dengan niat, tidur dia kerana Allah. Ibadah orang jahil main bantai ibadah. Kita kata gitu. Ya, itu salah satu penerangan salah satunya. Tapi sebenarnya yang lebih besar pada tu tahu kenapa? Tidur orang alim ni kerja tidur aja, tapi dah lepas beribu orang fardu kifayah. Kerja dia tidur. Tidur bangun. Tidur bangun. Tapi dia ada ilmu-ilmu tu lah. Ilmu-ilmu ni. Itu je. Terima kasih lah. Tidur bangun lah. Bayar gaji ke dia? Bayar gaji. Sebab ada orang bertikai. Kenapa bayar gaji mufti? Kenapa bayar gaji qadi? Ada orang bertikai. Kalau kata qadi tu, mufti tu ke, yang memang lepas beberapa, bila qadi mestilah banyak sikit kot. Banyak yang dia lepas fardu kifayah, tak apalah. Mu tidur bangun, ambil duit. Kerajaan bayar. Walaupun, tapi qadi kena kerja. Kerja juga. Kalau kerja qadi ataupun kerja orang alim kat situ, tidur aja kerja dia. Maksud tidur tu bangun tidur je. Kerana gaji dibayar setiap bulan. Bayar. Sebab apa? Fardu kifayah. 90 km, tak banyak, tak jauh weh 90 km. Sejam setengah naik kereta. Naik kereta baru. Tak sampai sejam kereta baru, tak sampai sejam. Maknanya dekat. Dekat. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia petikai kan. Kenapa ramai sangat mufti, kena ramai sangat qadi. Kita ni semua pandai-pandai ke boleh lepas ke fardu kifayah tu? Kalau bab ni kita lepas, bab lain, bab fardu kifayah tu. Tak lepas. Kalau ikut, boleh kata banyak tempat yang tak lepas. Tak ada cover. Qadi ada tapi dia cover banyak mana je. Jadi tak lepas lah 90 km. Maknanya lebih besar pada tu. 300 km. 300 km radius. Ada seorang je. Tak lepas lah maknanya. Dia 90 km. Tak lepas. Walaupun itu maksud dia, tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadah orang jahil. Maksudnya, walaupun tidur orang alim, tapi dia melepaskan fardu kifayah kat semua orang tu. Tu maksud dia. Bukan, tapi dah namanya orang alim, dia kurang tidur. Orang alim tak tidur. Cuma tu perumpamaan. Tapi itulah Allah, kadang-kadang sedih lah. Ada yang kata kat tok guru macam-macam. Dia lepas fardu kifayah untuk orang. Lepas tu orang duk hina tok guru, orang alim-alim. Sampai ada kena halau keluar daripada kampung sebab tegur kesalahan orang. Tegur salah. Lama-lama dia halau keluar kampung. Serabut. Orang dulu kata matinya tok guru orang alim ni mati, padam lampu. Lampu padam. Bila mati orang alim. Sebab siapa nak tanggung dah fardu kifayah? Bab akidah siapa nak tanggung? Dah tak ada dah bila mati. Ini duk halau lagi. Halau lagi keluar. Baca tak habis ni.
Uh, bermula segala perkara yang wajib bagi Allah, yakni yang tentu sungguh bagi Allah. Perkara yang wajib bagi Allah, yakni yang tentu sungguh bagi Allah. Ini yang dia akan bahas nanti. Bab apa beza sungguh tu dengan ada dan sungguh, apa beza tu. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dengan tentu sungguh di dalam hati mereka amat banyak, tidak dihingga akan dia melainkan Allah. Maksud infinity lah, tidak terhingga. Tidak terhingga. Jadi sifat yang wajib bagi Allah, ataupun kita beradab, kita kata gini, sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Tidak terhingga banyaknya. Infinity tu tidak terhingga ke? Infinity dia ada hingga tak? Dia ada stop tak? Infinity. Tak ada infinity lah. Infinity. Tidak terhingga. Orang tu kata apa? Tak ada sup. Sup. Tak sup. Tak ada ngesuk. Sup. Sut. Cuba cari apa maksud perkataan tu. Ta ke to belakang. Sut ataupun sutok. Mesti ada, mesti jumpa lah kali. Oh, besar rupanya. Jumpa. Tak ada sut. Tak ada penghujung. Sifat kesempurnaan. Maksudnya banyak, tak habis-habis. Tak ada infinity lah. Okey. Amat banyak. Dan itu kita kena pegang. Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya. Yang siapa yang tahu? Hanya Allah je tahu. Allah tahu dengan apa? Dengan ilmu Allah yang tidak terhingga juga. Sebab ilmu kita terhingga. Ada noktah. Maka wajib mengaku di dalam hati mereka itu dengan sungguh semua itu bagi Allah Ta'ala. Okay. Itu secara ijma', secara umum, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Lepas tu orang kata apa? Belajar Allah ada 20 sifat. Allah ada 20 sifat. Dia kata, manusia ada lebih 20 sifat. Tiba-tiba dia kata Tuhan ada 20 sifat. Bukan. Bukan sifat 20 tu Allah ada 20 sifat. Bukan. Dah sebut awal-awal. Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Habis yang 20 tu apa? 20 tu yang wajib belajar satu-satu. Wajib belajar satu-satu yang 20 tu. Ataupun yang muktamadnya 13. Dan segala lawan bagi yang wajib itu daripada segala yang mustahil pun kena belajar juga. Yakni perkara tentu yang tidak atas Allah Ta'ala. Mesti tidak, mustahil. Sebab tu kena belajar yang mustahil. Tadi, kuliah maghrib tadi. Belajar berkaitan dengan istinja. Bab istinja. Ya, istijmar. Sapu dengan tisu. Atau dengan benda yang keras. Tak nak pakai air, boleh istijmar. Ambil tisu atau benda yang keras. Keras ni banyak makna. Ketika maghrib tadi, nampak ada orang salah faham dah. Baru sebut keras. Jadi, kena guna alat dia mesti alat keras. Rupa-rupanya keras ni banyak maksud. Sebab tu boleh jadi salah faham. Keras ada lawannya lembut. Keras lawan lembut. Dan keras juga banyak makna. Antara makna lain, macam jangan lalu depan tu. Keras. Ada hantu. Keras juga. Jangan belajar dengan dia. Ustaz tu, sebab apa? Kerah. Jalan gini, kerah apa jalan gini? Dia ada maksud banyak. Jadi macam mana nak faham maksud keras? Nak istinja mesti yang keras. Macam mana nak faham keras? Kena bagi tahu opposite dia, yang sebaliknya, yang bertentangan. Keras lawannya nak kata keras tu. Bukan, cair. Nampak? Kenapa boleh saya kata salah tadi semua? Kenapa boleh kata salah? Sebab tak tahu yang sebaliknya, yang mustahil, yang sebaliknya lah, yang opposite. Dengan tak tahu yang opposite boleh salah. Dalam bab haid, kan? Pekat lawan apa? Antara sifat haid, warna, bau, warna dan apa? Pekat, kepekatan, kelikatan. Pekat lah. Pekat lawan apa? Bukan. Cahaya tu maksud apa? Cahaya. Salah, bukan yang tu. Pekat ni maksudnya lawan apa dalam bab haid? Macam air gula dengan air pahit. Air gula tu pekat, air pahit tu tak pekat. Tapi bukan maksud cair. Pekat tu maksud cair. Merah apa? Merah sagar, merah ni. Merun
dengan merah jambu. Itu cair juga. Bukan maksud tu, bukan maksud tu. Nampak? Salah, macam mana nak faham sungguh? Kena faham yang sebalik. Sebab tu kita kena belajar yang mustahil. Sedangkan yang mustahil tu tak ada dekat Allah. Buat apa belajar? Belajar yang ada dekat Allah je lah. Tak boleh. Kau tidak salah faham. Tengok tadi salah faham. Keras bukan lawannya lembek, bukan. Keras lawannya cair. Sebab cair kan lawan dia keras juga. Jadi bila faham lawan cair, baru faham. Oh, maksud keras tu ia berbentuk fizikal. Dia bukan cair, bukan cecair macam tu. Dia pepejal. Baru boleh hurai. Macam mana boleh hurai? Sebab faham yang di sebalik. Kalau tak faham sebalik, semua salah jawab. Okey. Sebab tu kita kena belajar yang mustahil. Belajar yang mustahil supaya tahqiq, supaya kemas sungguh yang wajib tadi. Yang wajib. Okey, sikit contoh. Pekak, bisu, pekak, bisu. Buta. Okey. Buta lawan apa? Celik tak? Buta lawan celik, pada kita faham, buta lawannya celik. Maknanya kalau orang tu ada mata celik, boleh nampak, maknanya dia tu panggil celik. Tak buta lah, saya celik pelik sikit, tak buta lah. Buta lawannya tak buta, kita guna gitu. Okey. Bila kita letak kat Allah, bukan maksud tu. Nampak? Dia lain standard. Bila letak dekat Allah, lain standard dia. Kalau orang tu ada biji mata dan boleh nampak, namanya tak buta. Celik tu macam tak best bunyi. Tak buta. Tak buta lah. Celik lah. Okay. Kita nak maksudnya dapat melihat. Okay. Tapi, kalau kita tengok, kita masuk kepada standard, Allah punya standard, Tuhan punya standard, jika celik dengan maksud biji mata mana boleh nampak, itu buta namanya. Jadi apakah standard Tuhan yang kata Tuhan melihat tadi? Melihat bukan dengan biji mata. Itu baru namanya melihat sungguh. Celik sungguh. Nampak? Dia standard. Jadi nak tahu yang tadi tu, kena tahu yang sebalik. Ini Allah maha melihat mustahil buta. Maha melihat mustahil buta. Apa maksud buta tu? Kata buta tu maksudnya tak ada biji mata. Tak ada alat untuk melihat. Tak nampak. Oh, tu maksud buta. Maka Allah maha melihat, Allah boleh nampak. Nampak macam mana? Bila kata Allah nampak dengan biji mata, maknanya sebenarnya buta. Standard buta tu lain. Sebab tu kata nak faham, kena tahu yang sebalik. Allah maha melihat. Mustahil lawannya. Mustahil lawannya lah. Kita kata buta lah. Lawannya, mustahil lawannya. Lawannya tu apa? Mustahil tu apa lawannya? Ada biji mata. Tapi kalau Allah ada biji mata, buta. Kita kalau ada biji mata dan dapat melihat, celik. Kan tak sama standard tu. Macam tu lah. Sebab tu kena belajar yang mustahil. Tanpa belajar yang mustahil, takkan boleh faham yang wajib tu. Malah, tapi sebagian ulama' dia tak faham pun. Dia cuma kata, Allah, kata contohnya, Allah maha melihat mustahil sebaliknya. Kerana kitab apa? Durus Samin. Dalam kitab Durus Samin. Dah baca dalam baru ni. Kitab Durus Samin, kita kata apa? Contoh kita kata dekat raja. Wahai tuanku. Tuanku ni bukan anjing. Betul tak? Betul tak? Betul. Kau ajak? Ampun tuanku. Lama patik nak jumpa tuanku. Daulat tuanku. Tuanku bukan anjing. Kau ajak? Betul tak? Betul. Macam tu kata. Allah, kita kata mustahil Allah buta. Samalah. Maksudnya kita tak kata Allah tak buta. Mustahil Allah buta. Maksud kita kata Allah tak buta lah. Macam tu lah kita kata tuanku bukan anjing. Betul lah. Memang tuanku bukan, dia manusia. Tapi korang ajar. Ini kita Durus Samin, Syekh Daud Al-Fattah ni. Jadi dia tak boleh bincang sangat mustahil lebih-lebih sangat. Sikit-sikit je. Dan sebagai ulama' tadi kata Allah itu maha mendengar mustahil lawannya, mustahil sebaliknya. Kenapa tak nak cakap macam tadi ya? Macam tadi ya. Tapi kita sekali bahas, kita mencontohkan mustahil Allah begitu macam orang macam apa. Nak kira sebenarnya tak ada adab tu. Tapi nak faham kan? Tak boleh, wajib faham. Kalau dulu bila kata mustahil sebaliknya, settle dah faham dah orang dulu. Tapi bila sekarang mustahil sebaliknya. Allah maha mendengar mustahil sebaliknya.
Dia itu kena dalam keadaan tak ada adab. Nak macam mana? Wajib faham, wajib belajar. Tapi tak boleh sebut sangat. Nanti tak faham. Tapi tak ada adab. Macam mana? Lah kali memang sebenarnya tak ada adab. Tak ada adab cakap gitu. Cakap kita apa ni, kalau Allah tu jenis turun. Kan? Kau ajar tu sebenarnya. Kalau Allah kata turun, maknanya bila Allah turun daripada atas ke bawah. Bila kata Allah itu duduk, kan contoh aja tu. Tapi tak boleh sebenarnya. Cuma kenapa disebut juga? Tok guru pun sebut juga. Kenapa? Sebab nak bagi faham, orang sekarang payah nak faham tak macam orang dulu. Kalau orang dulu cakap mustahil, dah settle lah. Sekarang cakap mustahil lah, apa benda lah, mustahil, tak mustahil lah. Mustahil apa? Duduk atas kursi. Lenguh-lenguh bangun. Dia jadi merapu. Jadi nak tak nak terpaksa tidak beradab lah juga. Habis tak boleh nak cakap macam ni. Okey. Tu kita Durus Samin tu. Jadi kena belajar yang mustahil. Tiap-tiap mukallaf wajib belajar yang mustahil. Mengetahui serta mengaku dengan tentu sungguh di dalam hati. Bukan. Ini. Dan segala lawan bagi yang wajib itu daripada segala perkara yang mustahil, wajib belajar juga. Jadi perkara yang tentu tidak atas Allah Ta'ala. Allah kata tak macam tu. Kena belajar juga sebagai nak mentahkikkan, memantapkan fahaman yang wajib tadi tu. Ya? Kena belajar yang sebalik. Atas tiap-tiap mukallaf mengaku dalam hati mereka itu dengan tentu tidak semuanya. Tentu tidak. Tentu tidak. Allah binasa. Tentu tidak. Dan itu pun banyak juga. Ini secara ijmal lah, secara umum. Maksudnya Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya dan mustahil lawannya. Mustahil lawan yang tidak terhingga tadi. Sebanyak mana? Itu secara ijmal lah. Tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh di dalam hati. Maksudnya detail satu-satu. Dengan bilang satu-satu itu 20 sifat, 20 aja. Tapi muktamad 13 je. Sebenarnya 20 juga. Yang 13 tu dibahas dalam sifat ma'ni sekali. Kaunuhu tu dibahas dalam sifat ma'ni. Dan lawan pula 20 serta dalil-dalil bagi tiap-tiap satu itu. Yang 20 ni kena ada dalil tiap-tiap satu tu. Walaupun dalil ijmal. Dalil secara umum. Dan 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui itu setengah daripada perkara yang diijma' ulama' atasnya. Ijma' ulama'. Senang je. Satu perkara yang ijma' ulama', siapa tolak kafir. Walaupun perkara sunat. Simpan janggut. Simpan janggut. Sunat. Ijma' ulama'. Ada tak ulama' kata tak sunat? Tak ada. Semua kata sunat. Simpan janggut. Cuma kalau tak simpan, tak salah. Sebab dia sunat. Ada orang. Tapi dia menolak. Dia mengatakan tak sunat. Tak sunat simpan. Dia tolak tu. Maka kafir. Takkan sebab janggut pun kafir? Bukan. Kau nak cukur, kau cukur lah. Bukannya rosa pun. Kan sunat kata tadi. Cuma jangan tolak kesunatan itu. Tapi kalau dia khilaf tak apa. Ni ijma' ulama'. Khilaf tak apa. Walaupun perkara itu perkara sunat. Apa saja. Sikat rambut. Sunat. Ijma' ulama' tak? Kalau tak ada rambut. Tak ada rambut. Banyak orang botak. Ijma' ulama' sunat sikat rambut. Sisir rambut. Tiba-tiba dia kata tak sunat. Kafir. Janji ijma'. Tapi kalau khilaf tak apa. Tak kafir. Kalau khilaf ijma' ulama'. Itu perkara sunat. Kalau perkara wajib lagilah. Sembahyang wajib? Tak wajib. Sembahyang 5 waktu. Kafir lagilah. Tapi kalau tak sembahyang, tak kafir. Bukan cerita pasal buat atau tidak. Cerita pasal dia berpegang perkara ijma'. Lepas tu dia kata kat sini. Yang ini sifat 20. Maka barang siapa mengingkar dengan mengatakan tidak wajib diketahui akan dia, maka jadi kafir. Ini yang ada golongan pun dia ambil kat sini. Sedap ni bantai ni. Sedap ni kalau pandai lawyer buruk ni. Power ni bola tanggung ni. Yang geng-geng pandai lawyer buruk. Apa dia? Dia kata, siapa tolak 20 tu, belajar sifat 20 tu, kafir. Zaman Nabi ada sifat 20? Ada kau nak. Zaman Imam Syafi'i ada? Tak ada sifat 20. Macam mana boleh kata gini? Maka kafir je.
Sebab tu dia kata, dan 20 sifat yang wajib atau mukallaf mengetahui itu, setengah daripadanya perkara yang diijma' ulama atasnya. Maka barang siapa mengingkarkan dengan mengatakan tidak wajib diketahui 20 tadi tu, maka jadi kafir. Sedangkan tahun lebih kurang lah 300 hijrah baru ada sifat 20, kaedah sifat 20. Dia kata, ni orang ni kata, macam ni pula boleh jadi kafir? Takkan para sahabat semua kafir? Dia tak belajar sifat 20. Dia kona kat tu. Sedap ni bola tanggung dapat kat orang ni. Cuma dia salah faham lah. Apa yang maksud tolak jadi kafir ni? Bukan branding sifat 20 tu. Isi dia tu. Itu yang tolak, itu yang kafir. Bukan brand tu. Dalam sifat 20 ada apa? Allah tu wujud kan? Dia tolak Allah tu wujud. Mana Allah tak wujud? Ni dia bincang kat bawah. Tengok Kerana ia mengingkarkan ijma', lagi pula mengingkarkan ada Tuhan. Aku tak ingkar ada Tuhan. Aku kata ada Tuhan. Aku cuma tolak sifat 20 je. Nampak? Dia tolak sifat 20. Dia bukan, dia tetap kata ada Tuhan. Sedangkan kalau tolak sifat 20, dia telah menolak adanya Tuhan. Ini dia kata ni. Lagi pula mengingkarkan ada Tuhan. Tolak sifat 20 maknanya menolak, maknanya dia kata Tuhan tak ada. Okey? Kerana ada Tuhan itu setengah daripada sifat 20 tu. Betul lah. Nombor satu sekali Allah itu wujud. Dia tolak sifat 20. Bukan kita brand tu. Dalam sifat 20 tu, yang pertama, Allah itu wujud. Maka bila dia tolak sifat 20, maknanya dia tolak Allah tu wujud lah. Jadi janganlah kona main brand-brand gitu. Tapi betul juga, dia pandai lah juga dia kona kat tu. Mana boleh kata zaman dulu, zaman Nabi, mana ada sifat 20? Maka menolak sifat 20 bukan menolak sifat 20 brand tu, menolak yang ada dalam sifat 20, iaitu Allah tu wujud, qidam, baqa', mukhalafah. Betul tak jadi kafir kalau kata Allah itu tidak qidam? Memang betul tak jadi kafir kalau dia mengatakan Allah itu tidak baqa', tidak kekal? Memanglah. Jadi untuk mudah cakap, kita grupkan dia dan kita kata tolak sifat 20. Tiba-tiba dia main perkataan. Zaman Nabi mana ada sifat 20? Apa kata kalau tak belajar sifat 20 kafir? Bukan brand tu. Kita cerita yang dalam tu. Itu bererti tidak boleh kata Tuhan ada. Dalam sifat 20 kata Tuhan ada. Dia kata tak payah, tak boleh. Dia tolak sifat 20. Maka dia kata kita tak boleh kata Tuhan ada lah. Dan sebagainya. Maka orang yang tidak boleh berkata dengan ada Tuhan itu kafir, wal iyazubillah. Wal iyazubillah. Nampak? Sebenarnya ke situ. Ini kita tak faham, dengar betul juga. Apa benda kitab ni kata tak belajar sifat 20 kafir. Sahabat tak belajar. Demikian lagi tidak sah iman dan jadi kufur di sisi Allah Ta'ala orang yang tidak peduli. Ini paling sedih sekali ni. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam mana nak buat ni? Letih tu. Letih lah. Cuba baca dengan hati, jangan baca dengan mata. Letih tu. Demikian lagi tidak sah iman dan jadi kufur. Bila sebut kufur, kufur tu sifat. Kafir itu orang yang ada sifat kufur. Orang yang mengamalkan sifat-sifat kufur dia panggil kafir. Kufur tu sifat. Iman tu sifat. Orang yang mengamalkan sifat-sifat iman dia panggil mukmin. Islam tu sifat. Orang yang mengamalkan Islam, sifat-sifat Islam ni dia panggil muslim. Jadi kalau baca dengan hati ni tak boleh nak baca rasa. Demikian lagi tidak sah iman, tak sah iman dan jadi kufur. Kafir lah di sisi Allah, bukan di sisi kita, di sisi Allah. Orang-orang yang tidak peduli, ramai tak? Itu yang rasa tak boleh rasa. Kadang-kadang tak payah cerita, orang keliling kita, keluarga kita. Lagilah rasa macam tak boleh nak nafas rasa. Orang yang tak peduli. Tapi kafir di sisi Allah ada tak kata, ni dia kata, payah bahasa-bahasa tauhid pakai, aku pakai bahasa kampung. Bahasa kampung terus dia kata. Sebab benda ni penting. Ada tak kata, tidak pun tak kata. Dia nak kata ada pun tidak, tidak pun tidak.
Itu dari segi keberadaan Tuhan. Mungkin kat Malaysia tak jadi gitu. Semua kata Tuhan tu ada. Yang lain, kidam. Allah itu tidak ada permulaan. Tuhan itu tidak ada permulaan pun dia tak kata. Tuhan tu ada permulaan pun dia tak kata. Yang itu ramai. Mungkin keberadaan Tuhan tu dalam, rasanya lah, dalam tanah Melayu ni, tak ada orang kata tak ada Tuhan. Semua orang jahil macam mana pun dia kata ada Tuhan. Maka selesai satu. Ada 19 lagi. Kalau ambil yang muktamad lah, ada 12 lagi. Kan 13 muktamad, ada 12 lagi. Tuhan itu kekal. Tuhan itu kekal pun dia tak pegang. Tuhan itu tak kekal pun dia tak, musnah pun dia tak pegang. Itu mungkin tak ada kot. Semua kata Tuhan tu kekal. Tapi tidak ada permulaan. Ramai tak faham pun maksud tidak ada permulaan tu apa. Kidam tu tidak ada permulaan tu tak faham apa maksud tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan tu apa? Lawan dia baharu lah. Ada permulaan. Apa. Tak reti pun. Maknanya dia dalam hati dia tidak mengatakan Allah itu tidak ada permulaan. Dan dia juga tidak mengatakan Allah itu ada permulaan. Dua-dua tak? Oh dah gitu aja. Dalam bab tu, maka kufur. Dia salah satu aja. Kalau kekal, wujud dengan kekal mungkin okey lah kot. Okay. Wujud, kidam, baqa', mukhalafah. Tak sama dengan yang baru. Ini pun sama. Ada tak? Dia kata Tuhan tu tak sama dengan yang baru pun tak ada. Dan dia kata Tuhan tu sama dengan baru pun tak ada. Ini orang yang tak peduli apa. Dah dua dah yang banyak berlaku tu. Tak peduli pun. Dua dah. Padahal satu pun dah kafir dah. Dia Allah tu sama dengan baru. Benda baru-baru ni apa? Baru apa? Tak faham aku. Tu pun tak tahu. Allah itu baharu pun dia tak kata. Allah itu tak sama dengan baharu pun dia tak kata. Itu ada. Dengan qidam. Dua dah. Wujud qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuh binafsih. Lagi lah, jauh lah. Tak faham apa. Qiyamuh. Wahdaniyah. Esa. Esa dari sudut satu tu je lah. Esa dari sudut zat pun, dari sudut sifat, dari sudut af'al pun tak gagal kat situ. Dari sudut zat mungkin okey kot. Allah tu satu. Wahdaniyah. Qudrah. Allah itu kuasa. Mungkin kata semua orang rasa tak ada masalah kot kan. Iradah. Iradah pun banyak gagal. Habis bila kata Allah menghendaki perkara baik dan perkara buruk keruk kening, maknanya iradah dia problem lah. Sebab kehendaki, tentukan tu iradah. Problem. Kudrat iradah, ilmu. Problem, ilmu. Problem macam mana? Esok Allah tahu tak nak jadi apa? Ramai orang kata, mana Allah nak tahu, tunggu jadi baru Allah tahu. Ilmu, problem, banyak. Maka di sisi Allah dia kafir. Sebab ada pun tak kata, tak ada pun tak kata. Itu dalam masalah wujud lah. Bahkan semata-mata senyap. Kalau bahasa sekarang duk blur gitu, blur. Ikut, cari makan balik, balik kampung. Cukup air raya, pergi raya, semayang, pergi balik. Pergi kerja, bang celek-celek. Kumpul duit, buat rumah, mati mampu lah, geram tu. Senyap gitu. Bila kata penting belajar, wajib belajar ni. Oh, wajib lah. Pergi balik tengok TV. Belajar wajib ni. Ni banyak ni. Ni bukan nak tak payah tengok orang jauh, tengok orang dekat-dekat pun banyak ni. Adapun pada zahir dihukum akan dia Islam. Zahir Islam lah. Maksud bila zahir Islam maksudnya sebab jika ia berasal dari keturunan Islam. Maknanya kalau kahwin dengan dia sah, kalau isteri, kalau suami kahwin dengan dia sah. Walaupun dia tak tahu benda tadi. Walaupun dia kafir di sisi Allah. Kahwin dengan dia sah. Tapi di sisi Allah kafir. Bila sebut kafir, kekal neraka selama-lamanya. Berkembang belum lama. Dia sembelih boleh makan. Tukang sembelih. Tapi bila cerita tentang ketuhanan, dia tak tahu pun. Allah itu tidak ada permulaan. Sifat ilmu Allah. Tak peduli. Tak tahu dengan maksud. Kata ya pun tidak, tidak pun tidak. Yang tadi itulah yang blur je gitu. Sembelih, macam mana sembelih dia? Boleh makan. Kalau dia mati, tanam kat perkuburan Islam, mandi kapan solat tanam, jangan tak solat pula. Puasa, dia puasa, tapi di sisi Allah dia kafir. Maka wajib atas yang hidup membicarakan kematiannya, membicarakan kematian tu maksud buatlah yang fardu kifayah tu. Apabila mati, wallahu alam. Ngeri ya. Ngeri bukan kat kita, ngeri kat tengok orang sekeliling.
Kat kita ni kita tahulah kita punya akidah macam mana. Paling kurang pun lepas fardu ain. Yang kita ngeri ni kat orang sekeliling. Kadang-kadang mak ayah, kadang-kadang dah nasihat dah tak mau. Kadang-kadang kawan-kawan, kadang-kadang anak isteri. Yang dekat-dekat ni. Tak payah cerita yang jauh-jauh, yang dekat-dekat ni. Allah, memang takut sangatlah. Ya Allah, takutnya. Orang mengaji dia takut lah. Mengaji bab tauhid dia takut lah. Kalau orang tak ngaji dia tak takut pun. Relax lah. Relax lah.